perkembangan Dewan Rakyat. Antara isu yang berkumandang, usul bagi membahaskan pencemaran toksik di Pasir Gudang, perintah larangan remaja keluar waktu malam, penubuhan jawatankuasa berkaitan tindakan imunisasi. Untuk laporannya, kita bersama Amirul Hakim Lokman. Silakan Amirul. Ya, terima kasih Masila. Sidang Dewan Rakyat bersetuju membahaskan usul tergempar isu pencemaran bahan kimia di Pasir Gudang pada jam 4.30 petang ini. Keputusan itu dibuat Speaker Dewan Rakyat Datuk Muhammad Arif Mat Yusof. Sebelum itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mendesak usul tergempar bagi mengisytiharkan darurat di Pasir Gudang untuk dibahaskan pada sidang Dewan Rakyat hari ini. Sebagai Ahli Parlimen Pasir Gudang, saya mohon supaya Kerajaan Persekutuan isytiharkan darurat di Pasir Gudang mulai hari ini juga. Yang Berhormat Menteri, tolong saya. Pagi tadi saya telah hantar surat kepada Yang di-Pertua supaya usul tergempar dibentangkan di Parlimen pada hari ini. Bukan hari Isnin akan datang. Saya minta soal teknikal diketepikan. Ini soal nyawa. Saya minta usul darurat ini dibincangkan, dibahaskan hari ini. Terima kasih. Saya akan mempanjangkan pandangan-pandangan daripada yang berhormat sekalian kepada jawatan kuasa, ya. Ini adalah bukan keputusan saya seorang sendiri, tetapi di satu jawatan kuasa, dan saya memang ambil maklum dan akan memanjangkan, dan kita akan membuat keputusan dengan secepat mungkin. Semalam, Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik mengarahkan ke semua 111 sekolah di Pasir Gudang ditutup ekoran pencemaran sisa toksik di daerah berkenaan. Penutupan itu dilakukan sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Dalam pada itu, sebatian kimia berbahaya yang dibuang ke dalam sungai Kim Pasir Gudang mengandungi pelarut organik serta bahan yang digunakan dalam proses paralisis, pengasingan atau menghancurkan elemen tayar kita semula. Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bee Yin berkata, elemen sebatian kimia itu diperoleh dari Jabatan Kimia selepas analisis sampel air sungai dilakukan secara lebih terperinci di kawasan sisa berkenaan dibuang. Hazmat telah menjalankan persampelan in situ, dan keputusan persampelan telah mendapati bahawa bahan kimia itu mengandungi metan, hidrogen chloride, acrylonitrile, acrolein dan juga benzin. Dan juga Jabatan Alam Sekitar telah mengambil sampel untuk masuk kepada pergi Jabatan Kimia untuk mendapatkan analisis kimia yang lebih teliti, dan lebih teliti telah menunjukkan bahawa kesemua sampel ini mengandungi juga organic solvent, ya, pelarut organik, benzin, toluene, xylene, ethylbenzene and also D-limonene. D-limonene adalah bahan yang biasanya digunakan untuk proses pyrolysis tayar. Katanya pihaknya telah menggerakkan sumber dari negeri lain ke Johor untuk memeriksa kesemua 254 kilang kimia di kawasan sekitar Pasir Gudang dalam masa 3 hari. Ketika ini, satu kertas siasatan bagi salah seorang suspek telah siap dan dihantar kepada pendakwa raya untuk kelulusan pendakwaan di bawah peruntukan Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Satu jawatan kuasa kerja membabitkan pelbagai agensi pemegang taruh ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan dan implikasi berkaitan tindakan mewajibkan imunisasi kepada bayi dan kanak-kanak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, satu kertas cadangan jemaah menteri akan disediakan bagi tujuan itu. Kementerian Kesihatan Malaysia sedang meneliti keboleh-laksanaan tindakan mewajibkan imunisasi kepada bayi dan kanak-kanak. Satu jawatan kuasa kerja dengan izin task force yang melibatkan pelbagai agensi pemegang taruh stakeholders telah ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan dan implikasi yang berkaitan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee Li Wen mengenai pendirian kementerian mewajibkan suntikan vaksin kepada kanak-kanak berikutan peningkatan kes difteria seperti yang dilaporkan di Johor. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, pihaknya juga dalam proses mendapatkan pandangan pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, agensi swasta serta badan bukan kerajaan NGO dalam kertas cadangan keboleh-laksanaan tindakan untuk mewajibkan imunisasi. Dengan itu, sekian saja laporan dari Parlimen.